Selamat pagi, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Hari ini hari Khamis, 28 Oktober 2021 bersama dengan 21 Rabiul Awal 1443 Hijrah. Bersiaran secara langsung di TVS 122 Astro dan juga My TV bersama saya Wan Alif dan juga saya Jessica Chung. Kita seperti biasa ya Wan Alif akan bersama setiap hari Khamis. Dan juga kepada anda semua jangan lupa untuk share dahulu Facebook Sejahtera Asia dan juga TVS sebab kita bersiaran langsung di Facebook dan Facebook Sejahtera Asia dan TVS. Kepada anda yang terlepas program sebelum ini seperti semalam contohnya bersiaran langsung bersama dengan Sharon Kezia dan juga Ghazali Zawawi. Andai kata anda terlepas siaran tersebut boleh tonton saja di YouTube, type saja Sejahtera Asia. Dan yang menyaksikan kita melalui platform media sosial Facebook seperti yang Jess cakap tadi. Terima kasih dan anda nak di komen-komen je. InsyaAllah berkesempatan kita akan bacakan itu. Dan terima kasih sekali lagi buat semua penonton Sejahtera Asia yang menyaksikan siaran ini di mana saja kita orang berada di seluruh pelosok negeri Sarawak ataupun di semenanjung Malaysia. Terima kasih kerana menjadikan Sejahtera Asia pilihan santapan minda pagi anda. Ya, dan kepada anda semua yang nak turun kerja tu hati-hati sebab jalan licin ya. Hari ini hujan. Kau tahulah di Miri, di Sibu atau Bintulu macam mana keadaan di sana. Dan kita harapkan semuanya dipermudahkan. Dan yang paling penting, di mana kita berada, patuhi SOP dan jaga kawalan kesihatan kediri. Okey? Dan hari ini kita ada topik yang menarik tentang Virtual Sarawak Children Festival 2021. Ya, yang itu akan berlangsung pada 29 sehingga 31 Oktober 2021 Anjuran Pustaka Negeri Sarawak. Dan pastinya ada 3 orang guest, Jess. Ya, jejaka. Tetamu kita ada 3 orang. Betul, yang akan membincangkan mengenai topik kita pada hari ini. Jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana. Nak tahu siapa? Tontonlah selama 1 jam bersama saya dan juga Wan Alif. Dan hari pastinya, ini pastinya maklumat seperti itu atau info seperti itu ada yang kita orang akan boleh join dan juga ada sesuatu yang menarik menanti anda. Jangan lepaskan peluang, stay tune bersama kami orang. Okey? Dan seperti biasa, Wan Alif, kita nak kupas isu-isu semasa. Kita nak kabarkan apa-apa isu semasa kepada anda semua penonton di rumah dan juga yang berada di luar rumah. Dan yang pertama sekali mengenai rang undang-undang ni Wan Alif. Apa cerita ni mengenai rang undang-undang ni? Tiada masalah penangguhan pindaan RUU. Maksudnya RUU ditangguhkan, betul? Saya dengar-dengar RUU ditangguhkan. Dan juga kita nak explain sedikitlah. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberi keyakinan bahawa penangguhan pembentangan rang undang-undang RUU bagi meminda beberapa peruntukan perlembagaan Malaysia tidak melibatkan sebarang masalah maupun isu berbangkit. Jadi sebenarnya pindaan dan juga penangguhan ni tak ada masalah sebenarnya Wali. Mungkin memerlukan masa. Betul, sebab memerlukan masa, sebab kita nak jelaskan, bukan kita nak jelaskan mengikut Peguam Negara, benda ini perlu dijelaskan dahulu ataupun diberi pemberitahuan kepada ahli kabinet terutamanya agar pindaan untuk orang undang-undang ini melalui Perlembagaan Malaysia selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963 iaitu MA 63 yang pastinya akan kita maunya teratur dan teliti baru boleh dibangkitkan ataupun dibentangkan nanti. Maksudnya further explanation tu pentinglah sebenarnya. Kita tak boleh nak sebarang. Betul. Jadi untuk clarify certain point, jadi dia mengambil masa sedikitlah. Tak kisahlah sebab kita sekarang ni pun tengah fokus dengan bajet 2022 kan. Jadi mungkin kita beri ruang dahulu dengan isu tersebut. Jadi agarnya kita haraplah yang penangguhan ini tidak mengambil masa yang agak lama. Yang pastinya akan berjalan dengan lancar juga kelak. Dan menurut Datuk Seri Wan Junaidi Tengku Jaafar yang mengatakan Kabinet akan menetapkan tarikh baharu untuk pembentangan rang undang-undang tersebut. Dan menurut Wan Junaidi juga penangguhan itu susulan tiada kata sepakat dicapai mengenai cadangan pindaan terhadap beberapa artikel yang berkaitan tentang perlembagaan persetujuan semasa sesi perbincangan pada 24 Oktober yang lalu dan turut dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan rang undang-undang itu juga berkenaan sepatutnya dibentangkan di Dewan Rakyat pada 26 Oktober dan juga bacaan kali kedua pada 28 Oktober tetapi ianya tetap juga ditangguhkan. Betul, tapi tarikh baharu nanti kelak akan diberikan, maksudnya akan ditetapkanlah selepas taklimat daripada Peguam Negara berhubung perkara berkenaan dalam mesyuarat Kabinet pada Jumaat 29 Oktober ini. Jadi nantikan sajalah. Jadi seterusnya topik yang kita nak kupas lebih lanjut. Kita beralih daripada RUU kepada satu
legasi kesinambungan. Sejarah kita sejarah katakan. ataupun yang dikatakan cerminan peribadi, iaitu kerusi Tok Nan, cerminan peribadi Adnan terhadap seni kesinambungan legasi. Yang tu kita rasa banggalah ataupun kita rasa sangat terharu dengan apa segala perubahan yang diberikan oleh Allahyarham Tan Sri Adnan Satem ataupun Tok Nan yang lebih mesra disapa Tok Nan, yang kata orang yang effortnya ataupun sukanya terhadap seni budaya, muzik serta menjadi kesinambungan kepada legasinya kini sehingga kini Tok. Bila sebut memang orang akan ada kaitan tentang penyempun satu sebelumnya ucapannya akan nyebut apa? Oha. Nak Tok lah selalu disebutnya ada sikit-sikit apa perkataan You katanya. Sebab itulah highlight dia dekat sini, kerusi Tok Nan cerminan kepribadian Pehin Sri Adnan. Penubuhan kerusi Pehin Sri Adnan Satem ataupun kerusi Tok Nan mencerminkan kepribadian bekas Ketua Menteri Allahyarham Tan Sri Adnan Satem atau Tok Nan serta menjadi kesinambungan kepada legasinya. Dan menurut Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, mereka telah memperuntukkanlah kerusi Tok Nan yang berjumlah 2.4 juta, Wan Alif. Dan kajian yang dijalankan mengambil masa 3 tahun. Kajian itu mengenai etnik minoriti di Sarawak lah. Sebab kita tahu memang Allahyarham Tok Nan ni dia memang memperjuangkanlah etnik-etnik yang ada di Sarawak, walaupun itu sejumlah kecil bagi orang ramai. Namun itulah beliau. Seorang yang orang kata berlegasi dan sebagainya. Dan kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Allahyarham Tok Nan sebab kita hidup berbilang kaum, berbilang bangsa dan sebagainya. Ya, walaupun beliau tiada lagi di sini tapi namanya tetap mekar di pesada seni bumi Kenyalang ini. Dan seterusnya, guys. Ini berkaitan tentang flight. Penerbangan, guys. Ada bisin-bisin pula cakap tiket mahal dan sebagainya. Apa cerita ni, guys? Apa cerita? Sebab SDMC dia gisa untuk memantau harga tiket penerbangan. Jadi Jawatan Pengurusan Bencana Sarawak telah digesalah untuk meneliti harga tiket penerbangan bagi laluan dari Kuala Lumpur ke Sarawak yang kita katakan agak tinggi sebenarnya. Sehingga mencapai harga untuk kelas ekonomi 5,000 lebih. Ya Habib. Pergi aja 5,000 lebih, pulang 5,000, 10,000 pakai balik. Sebab apa, Wan Ali? Sebab penerbangan antara Kuala Lumpur dan Sarawak ni masih sangat terhad. Jadi sekaliguslah menimbulkan banyak masalah kepada pelancong, pengembara dan sebagainya. Dan juga penambahan kekerapan penerbangan ni, maksudnya penambahan penerbangan adalah sebenarnya di bawah bidang kuasa SDMC, dan SDMC perlu juga meneliti perkara ini dengan segera agar ada penambahan dalam penerbangan tersebut. Betul. Jadi mungkin kita faham yang kekurangan penerbangan ni disebabkan mereka nak elakkan berlakunya penularan COVID-19, betul, nak dan sebagainya. Tetapi kerajaan kena pantau jugalah untuk pantau bagi harga tiket ini agar tidak terlalu membebankan. Sebab mun balik dari KL ke Sarawak tu, mun seorang lagi si hal, Jess. Betul. Munnya beranak pinak ya Rabi. Satu keluarga pergi. Mungkin harga tiket tu kita boleh katakan macam nak pergi ke overseas kan. Macam pergi overseas dari KL pergi Kuching. Bila beli tiket tu macam pergi London pula. Mungkin itu adalah cara untuk kita bantu untuk tingkatkan ekonomi kita semula, Wan Ali. Kita boleh tingkatkan ekonomi, tetapi kena peka sekeliling juga. Sekarang rakyat masih lagi dalam keadaan pandemik COVID-19. Dan pastinya ada yang kena buang kerja, ada yang sibuk bekerja, ada yang tutup-tutup dan sebagainya. Dan benda tu kena ambil maklum semua. Sebab kita tu keluarga Malaysia. Kena ambil maklum semua ya. Yang pastinya apa juga cadangan, apa juga pembaharuan ataupun tindakan oleh pihak berkuasa, yang paling pentingnya ianya mesra rakyat jugalah. Mesra semua. Sebab kita ni dalam keluarga Malaysia yang tu kita mahu sebenarnya. Sebab itulah kata Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Henry Stum Agong yang baru-baru ini mengumumkan harga tiket penerbangan domestik bagi laluan dari Kuala Lumpur ke Sabah dan Sarawak nanti akan kembali kepada harga standard apabila jumlah penerbangan dan kekerapan beroperasi seperti biasa. Jadi kita ambil masa untuk fahamlah, Wan Alif ya. Kita bagi masa untuk SDMC teliti dahulu bagaimana dan menelitinya dulu. Tapi apapun kerajaan akan terus memantaulah harga tiket penerbangan untuk semua laluan domestik dan sebagainya. Betul itu. Apa-apapun keputusan kerajaan hormatilah kerana ia adalah tentang rakyatnya juga di negeri tentang Sarawak kita ini. juga, Ya, betul. Dan selepas ini topik yang kita akan bawa dalam Sejahtera Asia iaitu Virtual Sarawak Children's Festival 2021 yang pastinya dengan 3 orang tetamu yang istimewa. Jika ke mana-mana kembali selepas ini tetap bersama kami di Sejahtera Asia.
Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia, salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran kembali untuk Sejahtera Asia hari Khamis 28 Oktober 2021 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Dan yang pastinya hari ini, hari Khamis, mungkin ada antara kita yang ada perancangan, ada yang nak plan nak pergi sini-sini. Yang paling penting kita orang mudah berada di luar, berada di kawasan yang mungkin banyak orang. Yang paling penting kita orang tu jaga SOP, tingkatkan kawalan ke diri. Yang lebih lagi kita ngembak nembiak, pastikan keselamatan kebersihan kita sentiasa terjaga sebab kita masih lagi dalam melandai pandemik COVID-19. Okey, hari tu kami si keseorangan, kami akan bersama 3 orang yang akan bertanggungjawab dalam Sarawak Children Festival 2021 yang pastinya kali itu diadakan secara alam maya, secara maya. Dan untuk pengetahuan juga, untuk ada setiap tahun 2019 kami ada join. Yang pastinya best sebenarnya bila kita nanggar festival dengan kanak-kanak tu. Tanpa melengahkan masa, kami nak perkenalkan ketiga-tiga tetamu kita, iaitu Encik Farhan yang mewakili Pustaka di Kuching, Sarawak. Encik Farhan, apa khabar Encik Farhan? Sihat? Hai. Alhamdulillah sihat. Dan kita ada Encik Muhammad Tarmizi Malik daripada Sibu. Orang Sibu. Dah habis ada kah Sibu? Dah habis musim dah. Dah habis musim. Okey, kita juga bersama dengan Encik Muhammad Kadri daripada Miri. Apa khabar kita? Alhamdulillah, khabar baik. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi untuk bersiaran bersama kami pada hari ini di Sejahtera Asia. Yang pastinya siaran secara langsung ini kita pancarkan melalui Astro 122 TBS dan juga My TV. Juga kita bersiaran secara langsung di platform Facebook rasmi TBS dan juga Sejahtera Asia. Mungkin kita orang ada komen, ada carangan ataupun apa-apa je nak disampaikan, boleh komen. InsyaAllah sempat kami akan bacakan. Okey, kita simak buang masa. Kita nak tanya lebih lanjut dah tentang penganjuran Sarawak Children Festival 2021 tu yang saya faham diadakan secara maya. Dan kami nak menuju soalan kepada Encik Farhan lah. Jadi Encik Farhan boleh kongsikan latar belakang dan sedikit sejarah macam ni tercetusnya idea untuk mengadakan Sarawak Children Festival 2021 tu Encik Farhan. Okey, terima kasih diucapkan kepada pengurusi kita yang sangat berkaliber. Okey, Encik Wan Alif Wan Kasim. Lama dah jumpanya. Last kami jumpanya 2019 dulu. Ya, betul kejutkan dengan jadi MC. Oh, orang hebat tu. Very hebat pun orang lah. Okay, when we talk about children, nembiak anak, children, nembiak. It's nembiak lah, children. Kita tanggal dulu Sarawak Children Festival. Munda bahasa Melayunya festival kanak-kanak di Sarawak lah. Okey, kita dulu definisi nembiak tu, children. Kita perlu faham dulu kena apa yang dimaksudkan dengan children tu. Okey, children tu based on daripada Right of Child and Malaysia Child Act 2001. Yang pun definition is a child tu is anyone yang mana under the age of 18, according to the Convention on the Right on Child lah, CRC and Malaysia Child Act 2001. So, kita tanggal 2021, we do it virtually. Same goes to 2020 pun Sarawak Children Festival. Okay, sedikit sejarah macam ni tercetusnya program tu, program Sarawak Children Festival. Mungkin dulu namanya lain, mungkin ada yang tahu. Dulu namanya adalah Pustaka Bukeru International Children Literature Festival. Masa 2018 baru start nama Sarawak Children Festival. Okey, 2004 di mana Bukeru Trust tu nya adalah sebuah yang berpangkalan di India, nya dah collab, telah bekerjasama dengan Pustaka Negeri Sarawak dalam menganjurkan Pustaka Bukeru International Children Literature Festival. Yang mana program ini adalah festival kanak-kanak untuk menggalakkan pembudayaan membaca dari peringkat kanak-kanak dengan pelbagai aktiviti, contohnya bercerita, melukis dan mewarna selain aktiviti lain yang menarik. Yang mana pasal program tu memang famous lah. Program Bukeru tu sebelum dia sampai ke Malaysia,
nya sangat popular di India, okey? Yang sangat popular di India dan nya diadakan sekurang-kurangnya 8 kali setahun di pelbagai tempat di sekitar India. Ianya famous dengan India. Sebujak Buckaroo Trust, Buckaroo Festival, memang orang India akan tahu. Tapi pada tahun 2014 merupakan detik yang bermakna bagi negeri Sarawak lah, seterusnya Malaysia, terutamanya disebabkan oleh Anya telah pilih Pustaka Negeri Sarawak, our Sarawak State Library, untuk buat julung kalinya ia telah diadakan di luar India 2014. And then bermula dari tahun 2014 sehinggalah 2017 program Pustaka Buckaroo International Children Literature Festival diadakan. Tetapi acara Tok Tek Nasi dapat diadakan pada tahun 2018 disebabkan oleh Buckaroo Trust tidak dapat meneruskan, so ada a few lah masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Memandangkan program tu sebenarnya dah dijalankan daripada 2014 until 2017. Yang last Buckaroo Trust mengadakan program Pustaka Buckaroo International Literature Festival. Memandangkan sambutannya banyak tak nak, sebab Buckaroo dah dapat meneruskan lagi pun festival untuk 2018 memandangkan sambutan yang menggalakkan daripada semua penduduk Kuching lah, terutamanya pada masa terutamanya kanak-kanak, sebab it's a children lah. And then Pustaka telah mengambil segi inisiatif sendiri untuk menganjurkan aktiviti seumpama ini dengan nama barunya Sarawak Children Festival 2018. Maksudnya Sarawak Children Festival tu start daripada 2018. Penjenamaan semula daripada nama Jasmine, it's our own product lah, yang mana telah diadakan pada 21st until 22nd of April 2018 yang bertempat di Pustaka Negeri Sarawak. Banyaklah program saya, banyak aktiviti yang diadakan sepanjang Sarawak Children Festival yang untuk julung kalinya lah 2018 diadakan. Banyaklah, and then ada pameran buku and so on. Okey. Encik Farhan, adakah aktiviti tu seperti yang kita tahu mungkin banyak penonton-penonton kita terutamanya yang berada di sekitar Kuching nak tahu program-program tu yang dipolahnya di Pustaka Negeri Sarawak. Macam ni program tu? Nya percumakah, ada bayaran kah atau macam ni? It's free. Percuma. Saya dah perlu bayar. Jangan risau. Oh, Kami rasa jiwa ni pun pernah join 2019 pun memang percuma. Free je. Datang je. Untuk that time on physical, the virtual Sarawak Student Festival 2021 free je. Boleh ikuti kami orang di platform Pustaka Channel, di Facebook Pustaka Negeri Sarawak and also YouTube. Saya lah panjang juga kita berkaitan dengan sejarah tu. Okay. Siapa? So penonton memang dari 2014 hingga 2019 yang diadakan secara fizikal, dan kali itu perubahan disebabkan pandemik COVID-19 yang masih lagi membelenggu bukan saja di Sarawak, di seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Ia terus diadakan walaupun secara maya, dan kita beralih ke Sibu, terbang pula ke Sibu bersama Encik Muhammad Tarmizi pula. Jadi Encik Muhammad Tarmizi, kami nak nanya lah, setiap yang kita nak buat, setiap apa yang kita nak lakukan mesti ada tujuannya. Jadi apa sebenarnya tujuan Sarawak Children Festival tu dipolah kali tu? Okey, terima kasih saudarawan Alif. Okey, semestinya kita, seperti yang kita tahu, Sarawak Children Festival tu adalah untuk mensasarkan untuk kalangan kanak-kanak. Jadi tujuan utamanya adalah untuk attract kanak-kanak, untuk menggalakkan pembudayaan membaca dalam golongan kanak-kanak. Seperti yang kita sedia maklum, kini tu definisi library bukan sekadar tempat tempat kita pinjam ataupun tempat kita pinjam and pulang buku tapi definisi library itu nyamuk kepada program-program yang kita reach out kepada komuniti. Tapi untuk Sarawak Children Festival tu kita fokus kepada kanak-kanak dalam menggalakkan sidak untuk to be a part of the library lah, especially di pustaka. So tujuan utamanya juga adalah untuk kita meningkatkan keahlian perpustakaan dalam kalangan kanak-kanak. Selainnya dengan aktiviti yang ditawarkan, kita dalam masa yang sama kita mengasah the hidden talent yang ada dalam kalangan kanak-kanak itu sebenarnya dengan pelbagai aktiviti yang ditawarkan. Actually
sebelum tu kita pola fizikal memang sambutan yang amat memberangsangkanlah daripada ibu bapa yang ngembak anak-anaknya ke library sebab nyawa ni miakna nyawa tidak mau explore jauh lagi tidak mau menolak kepada dengan teknologi yang baru supaya tidak terekspos dengan apa yang ada di sekeliling tidak. Jadi selainnya juga Sarawak Children Festival tu yang bertujuan untuk meraihkan kanak-kanak di sekitar Sarawak selain daripada kita sambut Hari Kanak-kanak Sedunia. Sebab Hari Kanak-kanak Sedunia tu kita biasanya sambut pada bulan Oktober tapi kita polanya especially untuk kanak-kanak di Sarawak sajalah macam ni. Jadi dalam tempoh pandemik ni tu kita more fokus dengan virtual program sebab nak pola physical program pun kita takut. Sangat berisiko untuk dijangkiti, lebih-lebih sekarang kita tu masih lagi dalam usaha nak melandai ataupun memutuskan jangkitan COVID-19 tu. Jadi itu adalah salah satu tujuannya, antara tujuannya tadi untuk mengembangkan lagi bakat-bakat nembiak. Kita tahu nembiak kini tu, kanak-kanak kini tu memang sidak tu nak cerdik-cerdik. Lagi kecil-kecil dah cerdik-cerdik. Jadi festival betul, kalah kita tu yang besar tu. Walaupun dalam pandemik tu memangnya tetap diteruskan. Itu yang kita mahu lah. Jadi dari Sibu kita terbang pula ke Miri lah. Kita terbang pula ke Miri bersama Encik Muhammad Kazri. Jadi Encik pun macam tu lah. Sebab sebelum tu bila dah pola secara fizikal kita mudah lah. Sebab si banyak gila SOP, si banyak gila apa kata orang tadi nak dingengon. Nak dingengon kita tu si banyak. Jadi dan kali itu penganjuran Sarawak Children Festival 2021 itu berbeza pula sebabnya dipola secara maya. Macam ni pengisiannya dan juga apa perbezaannya dari fizikal kepada secara maya tu. Encik Muhammad Kazri. Okay, pertama sekali pihak pustaka tu on behalf of pustaka lah kita ingin mengucapkan juga kepada pihak pihak Cik Wan Alif TVS dan sebagainya pihak wajib kerana telah kata orang memberi peluang kepada pihak pustaka untuk berkongsi lebih lanjut apa sebenarnya Sarawak Children Festival tu. Kalau fikir festival tu just macam lebih kurang macam fun fair. Tapi fun fair tu lebih kata orang bermain aja lah. But then untuk Sarawak Children Festival tu nya lebih kepada fun learning. Hanya bermain tapi nya belajar juga. Jadinya kata orang Sarawak nyangkong sekali lah. Nyangkong sekali benar. Jadi dari dulu perbezaan fizikal dengan virtual tu nya ada masing-masing kebaikannya. Kalau masa fizikal tu kita buat yang beberapa tahun, kita boleh kata orang human touch orang kata. Kita boleh berkelakar secara langsung. Kita boleh interact. So bilanya ada soalan kita terus menjawab. Bilanya bertanya macam ni penggunaan sesuatu bahan, contohnya 3D printing machine dan sebagainya, kita boleh mengajar terus. Tapi kini tu nya berbeza sikit. Nya perlu kata orang nya ada human touch, but then nya lebih kepada digital pun access. Jadi kelainan yang kita yang dibezakan pada tahun tu dengan sebelum tu nya adalah 100% dibuat secara maya lah. Okey, dan nya bukan hanya terhad kepada kita pun ahli aja. Contohnya dulu biasa kita priority kepada ahli. Tetapi sekarang tu sesiapa aja bila-bila masa di mana-mana saja yang boleh akses, yang boleh download, yang nak boleh pause kejap nak pergi toilet dulu ke, kami pergi toilet makan dulu ke, sini apa semua sambung balik. Jadi kami orang Sarawak pun boleh juga. Adakah semua seluruh Malaysia? Seluruh dunia boleh menyambut join. Seluruh dunia je boleh, hebat festival ni. Yang merangkum sekali macam kita nanggalah. Dalam kini tu macam dulu nya si banyak yang pun skop. Ada beberapa aja tapi untuk masa tu yang terkini tu kita ada 9 space. Space tu kita panggil sebagai skop lah. Skopnya tadi macam story space, maker space, linguistik dengan performance lah banyak lagi lah.
So setiap space tadi nya macam-macam. So nya macam kita pergi sidak nemiak tu nya macam nya pergi kelas ni nya mau belajar gitar nya pergi kelas tu. Nya mau belajar piano nya pergi kelas tu. Ayalah type space tadi. So nya flexibility-nya adalah 100% senang untuk semua. Mudah dan senang diakses di mana saja seperti Cik Kadri Manda tadi. Sini-sini platformnya di seluruh Malaysia, dunia maupun di seantero negeri Sarawak tu pun boleh mengakses untuk mengikuti Sarawak Children Festival 2021. Dan sekali lagi kita beralih kepada Encik Farhan lah. Jadi Encik Farhan, sebab kita tahu melihat kepada promosi daripada program Sarawak Children Festival 2021 tu di Facebooknya, di di platform penyiaran dan sebagainya, banyak aktiviti yang akan diadakan dan terdapat 9 aktiviti utama. Mungkin mewakili Kuching boleh terangkan apa juga aktiviti yang diadakan. Okey, terima kasih sekali lagi lah kepada saudara Wan Alif. Okey, seperti yang dimention oleh Encik Muhammad Kazri, kelainan kita adalah we got 9 spaces. Sampai cerita for first, memang this Sarawak Children Festival is adaptasi daripada Pustaka Bukeru International Children Literature Festival. Apa yang membezakan festival ya dengan Sarawak Children Festival is festival Bukeru dulu nya adalah it's all about literature. Hanya fokus literature je. But this we come out with Sarawak Children Festival nya lebih menyeluruh lagi. So kita buka skop lagi. So Nembiak bukan sahaja fokus dengan literature, nya banyak spaces. Space macam Encik Kazri Madah kita ada story space, maker space, linguistic space, gastro space, performance space, game space, market space, artistic space, and last sekali special needs space. Okey, untuk spaces tu kami dibagikan. Kami ada job scope di pun lah. Untuk Kuching ada spaces yang perlu handle, untuk Sibu and also Miri. So for Kuching kami orang ada 3 spaces. Yang first is story space. So di mana story space tu mengumpulkan the storyteller from local to international storyteller. Okay, kita ada storyteller yang sangat berbakat lah. Sebab apa? Berkaliber bila semua. kita menyampaikan something, kita bercerita, soal membiak tu, bila kita bercerita mendata je, nya akan boring. So kita ambil all storyteller yang sangat berbakat. Macam kita jadi MC, macam kita jadi dengan cara nya ada turun naik macam mana juga kita bercerita. So di story space tu kita akan dihidangkan. Masa di virtual kelak dihidangkan dengan sesi storytelling daripada storyteller yang sangat berbakat. Yang untuk story space, nya more kepada storytelling. And then the second one is makerspace. Makerspace, apa yang dimaksudkan dengan makerspace? Okey, makerspace tu nyamuk kepada aktiviti STEM. Science, Technology, Engineering and Mathematics. So siapa-siapa yang nak berkaitan dengan eksperimen tu macam Encik Kazri pun ada 3D printing, 3D printer macam ni. So physical dulu kita boleh tangga, kita boleh pola. So tu kita tukar. Kita jangan butuh asa walaupun kita dapat fizikal, kita virtualkannya. Kini we go to era pandemic, okay? We go to virtual or digital, everything is digital, okay? IR 4.0 okay? Yang makerspace tu kita akan belajar about engineering and so on lah berkaitan dengan STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Okay, the last but not least yang ada untuk spaces Kuching is linguistic space. Apabila kita tangga ayatnya linguistic, it's a language. Okay, it's a language. We can learn language lah di linguistic space tu. Akan ada sesi belajar bahasa lah, ada a few. Mungkin para penonton boleh pergi pustaka pun Facebook. Kami orang ada upload apa aktiviti yang kami orang adakan. Okay, linguistic tu macam-macam lah kita boleh belajar. Some people love to learn new language. Macam kadang-kadang orang, kami suka Mandarin, and then Tamil Vanikam, this year, di spaces linguistic space ya, kita orang boleh belajar, adik-adik yang penonton boleh belajar bahasa-bahasa yang orang minat. Okey, ya untuk spaces Kuching, space, maker space and linguistic space.
Yang untuk di Kuching ada 3 tu. Dan yang pastinya di Sibu juga mesti ada pengisian ataupun program-program menarik sempena dengan Sarawak Children Festival 2021. Okey, Encik Tarmizi, apa sebenarnya yang akan diketengahkan di Sibu, Encik Tarmizi? Okay, Encik Malif, untuk di Sibu, kami orang menawarkan beberapa space dan pada 9 space memang ada gastro space, ada performance space dengan game space. Okay, untuk gastro space tu, okay, apa yang kita tahu pasal gastro space? Biasanya mun orang medik nak nyebut gastro space tu adalah nya berasal daripada perkataan gastroenteritis. Maksudnya itu adalah bahagian penjagaan kesihatan di bahagian perut lah. So maksudnya pustakanya adapt word gastro into gastro space. So meaning that gastro space tu adalah yang more tu kepada program yang melibatkan sistem sistem penghadaman di kalangan kanak-kanak khususnya. Okay. Jadi di dalam space tu biasanya kita akan panggil beberapa pakar untuk berkongsi dengan ibu bapa ataupun so that ibu bapanya boleh berkongsi dengan kanak-kanaknya apa jenis makanan ataupun apa jenis minuman yang tidak boleh konsum dalam kuantiti yang banyak ataupun dalam kuantiti yang sikit. Pendek kata kita nangga daripada sistem sistem piramid lah. Ia adalah gastro space. Jadi dalam gastro space juga apa yang paling menarik adalah kita most of the time kita akan pola demo ataupun tutorial masakan kepada kanak-kanak. At the same time masakan ataupun benda makannya ia dapat diolah oleh kanak-kanak yang pun lah. And then at the same time macam boleh parent boleh boleh spend time dengan anak-anaknya di rumah. Betul, berdangur lah, berdangur. Ya, berdangur. Kita playing with the food. Ya. So antara 3 pengisian di Sibu lah, Encik Tarmizi. Ya, untuk gastro space ada 2 lagi, which is kita ada performance space and then game space. Okay, untuk performance space pada tahun tu Pustaka Sibu telah melibatkan beberapa organisasi ataupun edan sekolah seperti kita telah melibatkan SK Mandaran Sibu nombor 3 untuk membuat persembahan secara maya lah. Jadi persembahan yang kita siarkan kelak adalah seperti persembahan nyanyian, persembahan pengucapan awam, choir, actually banyak sebenarnya. Jadi diharapkan penonton jangan lupa stay tune dengan Pustaka Channel untuk aktiviti Sarawak Children Festival lah. Okay, and then kita juga ada game space. Okay, untuk game space tu, game adalah permainan. Tapi untuk game space tu kita more focus on the STEM education. Seperti yang Encik Farhan madah tadi, game space tu bukannya permainan macam ni aja. Kita fokus dengan science, technology, engineering and mathematics. So meaning that setiap game-nya ada nilai pelajarannya di sana. Bukan permainan dalaman kosongnya aja. So untuk game space kita berkolaborasi dengan Mindcare dari Johor Bahru lah. So ada 3 juga yang menarik di Sibu, dan yang pastinya saya tertarik dengan nak dipadah oleh Encik Tarmizi dan juga Encik Farhan tadilah. Pengisiannya siklah kosong, maksudnya adalah game-game yang aku pula habis di siaja, tetapi mungkin ada kesinambungannya di rumah bersama dengan keluarga, di tempat ataupun di mana-mana lah bersama dengan kawan-kawan ataupun seisi keluarga atau macam ni. Dan yang paling pentingnya Natok memang untuk kanak-kanak berusia 4 hingga 12 tahun kan? 4 hingga 12 tahun betul. 4 hingga 12 tahun, 7 hingga 4 hingga 12 tahun yang sidak tu boleh ngambil peluang tu untuk mana-mana 9 acara tu. Tetapi untuk di Miri pula macam ni Encik Muhammad Kadri. Okey, Cik Wan Alif, macam di Miri tu actually untuk Sarawak Children Festival tu kita bahagikan kepada which is 3 tarikh lah. Yes, saya. 29 sampai 31.
So setiap hari tadi kami orang tu sebenarnya dah dibagi berdasarkan space-space tu tadi. Jadi untuk diberi market space tu nya lebih macam kita fahamlah market. Yang macam market ikan, market kata orang barang-barang apa ada beats dan sebagainya. So penjualan. Okey. Penjualan. So penjualan tu dari segi program di pustaka, kami orang ada satu program yang kami orang namakan sebagai DIY Beats Bracelets yang dipolah oleh Crystal Bell and dengan Clary Bell yang akan mengajar dari segi macam ni kita mula barangnya, okey. So daripada cost zero to hero kata orang, daripada A to Z. Bila dah siap barangnya kita boleh jadikannya salah satu untuk benda kita jual. Yang satu. Yang keduanya adalah artistic space. Artistic tu artis lah, nak melukis dan sebagainya. Tapi artis tu nya skopnya besar lagi dari segi sculpture banyaklah. Tapi kita di Miri tu fokus dengan lebih pada artistik, pelukis lah. And kali tu kita cadangkan dan kita akan buat is black and white portraits. Tu daripada Encik Bolhan Haji Basah. Nya kira lah kata orang pioneer, tetapi nya salah seorang yang berminat dalam lukisan tu. Nya bekerja juga tapi nya kata orang part time hobbies. Macam kita ada hobbies apa kita saudara Wan Alif. Mungkin suka berjogging. Macam kami dia mungkin suka makan, tapi yang tu tak yang suka melukis. Contohnya. Hobinya untuk kedai makan. Contoh je lah. Contoh je lah. Jangan dia kod dia lah. Sihat. Jadi yang ketiga tu last kali dekat Miri adalah special needs space. Special needs tu bila kita kelakar pasal special needs yang terbahagi pada 3 adult literasi. Macam di pustaka kita menyediakan 3 services lah, adult literasi, age concern services dengan special needs services. So special needs services tu nya merangkumi orang-orang yang istimewa. Okey, istimewa. Jadi macam yang dimaklumkan oleh Cik Fahan, Cik Muhammad Tamizi tadi, nya ada linguistik, nya ada dan sebagainya. Kita di Miri memfokuskan dari segi linguistik, tetapi kita lebih kepada sign language. Kita aplikasikan tadi penceritaan melalui bahasa isyarat. Macam kita pergi di Kuching, ada beberapa kedai, contohnya macam KFC lah, ada menggunakan bahasa isyarat. So benda-benda macam ni sebenarnya bukan baru di kalangan kita. Nya benda yang daily kata orang daily routine kita berjumpa dengan orang tu. Jadi benda-benda tu adalah sebagai kickstart kepada untuk kanak-kanak tadi untuknya mengenal pasti bahasa tu bukan hanya satu, tetapi banyak bahasa. So yang dia ajak di Miri lah setakat tu. Betul, ada 3 juga di Miri yang paling penting dan juga yang membuat saya menjadi istimewa dengan ucapan ni dah penjelasan daripada Encik Muhammad Kadri, iaitu bahasa tadilah. Memang kita bukan di Sarawak sahaja, di seluruh Malaysia. Dan paling best bila kita tahu di Sarawak tu dengan ada etnik ni lebih daripada 30 etnik di negeri Sarawak tu yang pastinya ada macam-macam bahasa, macam-macam budaya, macam-macam kata orang amalannya. So yang paling penting di situ dengan adanya festival Sarawak Children Festival 2021 tu mungkin salah satu platform yang akan mengeratkan lagi jurang kita. Mungkin orang Miri tak si kenal orang Kuching jadi kenal, orang Kuching si kenal orang Miri jadi kenal, orang Miri si kenal orang Sibu jadi kenal. So nak tu yang menjadikan sesuatu yang boleh dikatakan mengeratkan lagi silaturahim. Jadi kita berbalik kepada Encik Muhammad Farhan, Encik Muhammad Farhan Indah. Encik Farhan tukar bila saya sebutnya Muhammad Farhan, Encik Nur Farhan. Okey, Encik Nur Farhan. Okey, kita tahulah sebab di Kuching ada partnya untuk jadi ada part untuk aktiviti, salah satunya adalah story space siapa yang juru cerita yang akan berceloteh pada masa yang kelak. Mungkin penonton kita nak tahu jugalah siapa yang akan kelakar mungkin kita ampun nak bercerita Okey, untuk juru cerita macam pada Kuching ada story space. Ceritanya from local to international. Okey, untuk tahun-tahun kami selalu bercerita lah, kami jadi MC. So, tangga kami ada esok hari Jumaat
pukul 10 ya. Tanggal kami ada. Okey, untuk berbalik kepada juru cerita ataupun storyteller, siapa yang terlibat di story space tu from local to international, nya every year, nya starting dari first festival dulu, pustaka tu nya membawakan rakan kerjasama dari dalam dan luar negara. And then pada tahun tu kita rembak, kita ada dari UK, kita ada dari US, macam kayak mention first tadi. Okay, from UK we got Lini Kirk, and then kita ada Walter Ritter from United States of America, kita Ambuja Vali Nagaran from India, kita ada Chen Mingxiang atau nama famousnya, mungkin dalam kanak-kanak tu famous tu, Uncle Fat, from Taiwan. Dan kita ada Dr. Wajupa daripada Thailand, kita ada Putri Dewi dari Indonesia. Ya, untuk international. Tangga kita international. So from Malaysia kita ada Nur Azhar Ishak atau dikenali sebagai Uncle Nai. Kita ada Suraya Hadipin, Kak Su, kita ada Opah Chu, kita ada from the story Malaysia, Linda Ang, Aunty Sezlin, Yan Tunku, also from Pustaka Dipun, and kita ada Suhail Ahmad dan Mas Azrina. Ya, from the local. That's mean kita ada international and local storyteller. Jangan lupa. Pastinya adik-adik di rumah, ibu bapa yang mungkin berkelapangan, mungkin ada masaya untuk join sama-sama bagi Sarawak Children Festival 2021 tu banyak ilmu. Sini kita nak pergi ke serantur-rantur dunia yang belum pasti kita dapat. So platform yang ada di situ jangan lupa. Dan sehubungan dengan itu memang kita tahu Sarawak Children Festival 2021 tu yang telah pun mendapat sambutan dan juga sokongan yang padu daripada Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah yang juga Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, dan dijangka esok beliau juga akan merasmikan Sarawak Children Festival 2021 tu pada pagi esok lah. Yang pastinya Encik Farhan kita jadi MC nak. Tunggu esok. Tunggu. Okey, kita berbalik kepada Encik Muhammad Tarmizi pula. Encik Muhammad Tarmizi, yang cerita di Kuching, cerita bersama dengan Encik Farhan. Kita nak tahu jugalah cerita daripada orang sibuk kita. So macam tu, bila program tu dah dipolah berhari-hari, mungkin dalam sehari berapa lama sebenarnya perjalanan programnya? Berapa slot yang telah pun disiarkan dalam virtual Sarawak Children Festival 2021 tu, Encik Tarmizi? Okey, seperti yang kita sedia maklum tadi, program tu yang bermula daripada 29, 30 hingga 31 Oktober. Jadi basically program tu yang akan berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 4 petang, yang menerusi laman rasmi Facebook dan YouTube Pustakaan Negeri Sarawak. Jadi dalam masa sehari okey, contohnya pada 29 Oktober akan ada 3 space yang akan disiarkan seperti contoh 29 hari bulan ni akan siarkan untuk spaces yang dari Kuching seperti story space, maker space dengan linguistic space. And the rest pun sama juga lah untuk 31 hingga 31 hari bulan. Ya, yang kita 29 hingga 30 ke 31? 31 Oktober, 3 hari 3 malam berambih di pustaka. Tapi dalam platform maya ajalah. Jangan orang tidur di siang. Jadi penonton-penonton semua ambil masa, ambil peluang tu untuk join festival tu. Yang paling penting banyak ilmu, banyak aktiviti menarik yang disediakan walaupun secara maya. InsyaAllah ia akan meriahkan lagi sistem kekeluargaan kita, terutamanya kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita yang mungkin rindu nak beraktiviti seperti itu. Betul sih. Dan Encik Muhammad Kadri pula, bila Encik Muhammad Kadri menanggar program tu, boleh tanya lagi, siapakah antara rakan-rakan kerjasama yang dah pun berkolaborasi ataupun yang telah pun terlibat secara langsung untuk menjayakan Sarawak Children Festival 2021 tu, Encik Kadri? Untuk tahun 2021 tu sebenarnya Pustaka Negeri Sarawak agak bertuah lah. Kira bertuah lah. Kita bukan kata orang berseorangan. Macam TVS tu support dari segi kita pun publicity dan kata orang untuk membawakan benda tu. So kita Pustaka bukan keseorangan.
Jadi tahun tu kita lebih kurang ada 22 rakan kolaborasi. Hmm. Antaranya tu adalah American Corner Sarawak, which is kita kolaborasi dengan SIDAT US Embassy. Okay. Hmm. So ada juga dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Cawangan Sarawak. Hmm. Lepas ada Digital Community Center, PDK Sri Satok, Cumbaka, Kido Science, Ika Picture Story House. Lepasnya ada juga 10 buah sekolah tadi yang join, macam yang Cik Muhammad Tabizi Madah tadi, SK Bandaran Sibu nombor 3, SK Pendidikan Khas Miri, apa lagi? SRC Mawar Miri, SK St. Joseph dan banyak lagi akan kolaborasi kita. So setiap silat tu tadi nya ada nyampun apa nama orang talent. So kita bukan hanya ngembak pustaka pun staff sebagai kata orang pelaksana, tetapi semua agensi kita satukan di bawah satu bumbung yang dinamakan sebagai Sarawak Children Festival 2021. Betul lah yang dikatakan orang tadi, sepakat membawa berkat. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Nah, itu yang kita mau. Sebab masing-masing ada talent, seperti Encik Kadri Madan, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Mungkin apabila ianya bersatu, ia boleh mencetuskan sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada semua golongan rakyat Malaysia, terutamanya anak-anak, kanak-kanak ataupun mereka yang masih lagi tengiang-ngiang macam ni sebenarnya perjalanan kehidupan mereka dalam pandemik COVID-19. Sebab kita tahu pandemik COVID-19 tu bukan saja menyebab kita tu udah ada di rumah aja, ada melalui macam-macam fasa lah, fasa PKP, PKPD dan sebagainya. Dan di sini juga banyak pengajaran yang kita akan dapat dan juga banyak kata orang tadi pengalaman yang kita akan bak untuk anak cucu pada masa yang akan datang. Jadi Encik Farhan, kira kata orang yang harapan kita lah sebagai orang kuat untuk Sarawak Children Festival 2021 tu. Apa harapan kita selaku wakil dari Kuching tu? Okay, harapan kami sangat besar harapan nak. Okay, so kita nak we wanted to celebrate children. Okay, this is the platform di mana kita harap for the upcoming program kita dah beralih fasa, this pandemic end soon. Kasih tahu lah bila this pandemic end atau it's gonna be endemic. So kami harap kita boleh adakan program Togi Kelak secara fizikal, but in the SOP lah, ikut SOP. Ya, harapan kami sebab kita pun faham virtual tu kadang-kadang nasi sampai. So we want it physical supaya lembiak tu. Sebab pada macam kita pun pepatah, berlentur buluh biarlah dari rebungnya. So lembiak tahu macam ni how it's kita handle-nya secara technical. So the activity so nampak real. So supaya lembiak kita tu terbuka si bawah tubuh. Ya, si bawah tubuh aja. Ya. Betul. Dan untuk Encik Muhammad Tarmizi pula, orang kuat di Sibu, kami harapan kita dengan masyarakat ataupun rakyat di Sibu ambil platform untuk sertai Sarawak Children Festival 2021 tu. Jadi kami berharap kita sama-sama support program Sarawak Children Festival tu. Antara kebaikan virtually tu ialah virtual nak secara maya. Kita boleh nangganya di sini ataupun di mana-mana je kita berada. As long as kita ada jaringan internet yang kuat. Jadi harapan kami for Children Festival tu nak kami berharap bila kami dapat dipolah secara fizikal in the future lah. Macam yang Cik Farhan pada tadi, kita nak expose program kita dengan kanak-kanak so that more interaktif lagi. Tapi dalam for sure lahnya dalam norma yang baru. Ajaklah. Ya, betul. Norma baru yang paling penting lah. InsyaAllah ni tahu doa je lah. Tahu lah masa akan datang kita dah boleh malah program secara bersemuka ataupun fizikal. Dan harapan orang Miri pula bersama Encik Muhammad Kadri. Apa harapan sempena dengan Sarawak Children Festival 2021 tu? Secara umumnya pihak pustaka ingin menjadikan program tu berkesan, memberi impak yang lebih besar kepada komuniti setempat. Dan bagi kami juga sama je macam SIDAT untuk dijadikan secara fizikal, which is lebih kata orang human touch yang penting dari setiap pembelajaran. And specifically untuk orang Miri, kami harap benar-benar lah join program tu. Kalau apa-apa soalan tanya aja kami orang tiga tu.
ketiga, keempat, Sarawak Alif pun boleh nyaut sekali. Untuk InsyaAllah boleh. InsyaAllah. So, semoga program tu memberi manfaat yang lebih besar kepada komuniti kita. Dan kami orang berharap apa yang kami usahakan tu sentiasa disokong dan memberi impak yang sangat positif kepada komuniti. Ya, insyaAllah. Ya, itu adalah antara inspirasi ataupun harapan serta doa daripada tiga-tiga orang kuat untuk Sarawak Children Festival 2021 tu yang akan dirasmikan, insya-Allah akan dirasmikan pada esok hari oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak. Dan yang pastinya walaupun secara maya, kita di TVS dan juga Sejahtera Asia mendoakan semoganya dipermudahkan. Dan terima kasih daripada TVS dan juga Sejahtera Asia kepada Encik Nur Farhan yang mewakili di Kuching dan Encik Muhammad Tarmizi Malik di Sibu, juga Encik Muhammad Kazri di Miri. Terima kasih daripada kami dari Sejahtera Asia yang pastinya segala input ataupun apa kata orang tu, ilmu-ilmu hari itu yang boleh kita embak pada masa yang akan datang, dan harapan kita mungkin kita boleh palah program secara secara bersemuka ataupun fizikal pada masa yang akan datang. InsyaAllah. Yang penting kita sama-sama lawan COVID-19, hapuskan COVID-19, tingkatkan kawalan kesihatan kita dan patuhi SOP-SOP yang telah pun dikeluarkan. Dan seperti biasa, sampai di sini saja Sejahtera Asia. Saya mengundurkan diri. Wan Alif Haji Wan Kasim mengundurkan diri. Dah panjang gila kelakar, semput pasal nyawa. Tapi siapa? Jumpa lagi pada masa yang akan datang, insya-Allah. Tetapkan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro dan juga MyTV, hanya di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum dan bye-bye.